Bismillahirrahmanirrahim. Mega berarak, indah terbentang, di puput bayu, si pohon ara, pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Yang berbahagia, Datuk Muhammad Jamil bin Muhammad, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha, Puan Kaziati binti Osman, Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Yang berusaha, Puan Maimun binti Haji Makno, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah. Encik Yusof bin Muhammad, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran. Tuan Haji Abdul Rahman bin Haji Ahmad, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid. Encik Muhammad Nizam bin Yasim, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan. Yang dihormati para ketua penolong pengarah, para pengetua, para guru besar, dan para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam muhibah. Selamat datang ke Majlis Maitah Berurung-urung Online Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2021. Agar majlis kita pada hari ini diberkati, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Al-Fazil Ustaz Syahrum bin Samlan, Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan untuk memimpin lafaz doa. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk meraihkan program Maitah Burung-urung Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan pada pagi yang berbahagia ini. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Sattar, Ya Fa'alun lima yurid. Kami amat yakin dan percaya bahawa tugas dan profesion kami sangat mulia lagi terpuji dan merupakan kesinambungan medan jihad para anbiya dan mursalin. Kami juga sedar, Ya Allah, di saat dunia sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19, tugas kami menjadi semakin berat dan mencabar. Oleh itu, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami semangat juang yang tinggi, agar falsafah pendidikan negara dan plan pembangunan pendidikan Malaysia yang kami dukung selama ini akan terlaksana dengan jayanya. Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Alim, sesungguhnya kami tahu bahawa kami adalah hasil kejayaan usaha gigih guru-guru kami yang terdahulu. Lantas kami sedar betapa pengorbanan para guru terdahulu adalah terlalu mahal nilainya untuk kami balas. Oleh itu, Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau cucuri rahmat-Mu kepada mereka. Engkau ampuni dosa mereka dan Engkau tempatkan mereka yang telah pergi meninggalkan kami di kalangan hamba yang Engkau kasihi. Ya Allah, Ya Mukawwiral Laili wan Nahar, pada kesempatan ini, kami mohon dengan kepada kebesaran dan keagungan-Mu, Ya Allah, kurniakanlah kepada barisan kepimpinan kami, semua pegawai dan staf serta guru-guru di wilayah Persekutuan Labuan khasnya, agar diberi taufik dan hidayah, sentiasa prihatin dan mengambil berat dan amanah dalam tanggungjawab dan terhindar dari segala wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19 ini. Oleh itu, Ya Allah, rahmatilah hidup kami, limpahi rezeki dan kesehatan berpanjangan, serta tetapkan iman kami agar segala kebaikan yang Engkau kurniakan dapat dimanfaatkan kepada agama, bangsa dan negara.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين taqabbalallahu minkum. Terima kasih diucapkan atas bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, program Maitahaba Urung-Urung Online 2021 ini adalah program yang dijenamakan semula untuk menggantikan Majlis Amanat dan juga Aspirasi yang merupakan program tahunan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Tertib majlis berikut adalah bacaan ikrar perkhidmatan awam dan diikuti dengan bacaan rukun negara yang akan dibacakan oleh Encik Ismail Abdullah yang di-Pertua Majlis Pengetua Malaysia Labuan, Puan Dayang Sarifah A. Mahmud yang di-Pertua Majlis Guru Besar Labuan, Ustaz Abdul Rahman bin Ahmad Wakil Jabatan, Puan Nora binti Abdullah Wakil AKP, Encik Awang Martin bin Abdul Rahman, Wakil KPP. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat, dan pembangunan negara, bekerjasama dalam memeteras kelemahan, dan musuh-musuh negara, dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.
Terima kasih atas bacaan ikrar perkhidmatan awam dan rukun negara. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut pula sama-sama kita saksikan persembahan multimedia. Silakan.
Begitulah tadi persembahan multimedia yang memaparkan aktiviti serta program-program pada tahun 2020. Terima kasih dan tahniah diucapkan pada sektor pengurusan maklumat ICT dengan kerjasama sektor sumber teknologi pendidikan Labuan. Seterusnya, marilah kita bersama-sama mendengar amanat dari Yang Berusaha Puan Kaziati binti Osman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Muhammad Jamil bin Muhammad, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia yang merupakan wakil rasmi kepada Datuk Dr. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia yang dapat hadir pada program kita pada kali ini. Yang berusaha Puan Maimun binti Mat Noh, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan yang merupakan pengurus program Maitah Baurung-Urung dalam talian 2021. Kepada semua timbalan pengarah, kepada semua ketua penolong pengarah sektor Jabatan Pendidikan Labuan, kepada yang dihormati Encik Ismail Abdullah, YDP Majlis Pengetua Sekolah Menengah Persekutuan Labuan, kepada Puan Dayang Sarifah A. Mahmud, YDP Majlis Guru Besar Wilayah Persekutuan Labuan, semua pengetua dan guru besar sekolah-sekolah di wilayah Persekutuan Labuan, warga Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, semua guru di wilayah Persekutuan Labuan, ahli-ahli PIBG dan juga PIB case, ahli-ahli media dan semua tuan-puan yang dihormati sekalian yang berada dalam talian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berhimpun dalam talian untuk membicarakan berkenaan agenda yang penting bagi pendidikan, khususnya di wilayah Persekutuan Labuan. Objektif program Maitah Baurung-Urung dalam bahasa tempatan ini bermaksud mari kita datang berhimpun, yang mana membawa hasrat untuk kita membuat refleksi pencapaian warga pendidikan di Labuan ini bagi sepanjang tahun 2020. Program ini juga berhasrat untuk menghimpunkan warga pendidik Persekutuan Labuan bagi membarakan lagi komitmen dan dedikasi serta kesungguhan bagi menjayakan sasaran kerja tahunan dan juga key performance indicator yang perlu dicapai bagi tahun 2020. Yang mana pada setiap tahun kita biasa dengan program ucapan tahun baru, dan juga kita pernah mengadakan program Perhimpunan Guru Satu Labuan. So bermula pada tahun 2021 kita akan mengadakan konsep yang sama secara dalam talian, iaitu program Maitah Baurung-Urung. So insyaAllah mudah-mudahan perkara ini dapat kita teruskan lagi pada masa-masa tahun akan datang. Objektif program ini juga adalah bagi memperbaharui ikrar dan komitmen warga pendidik untuk menjayakan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM gelombang ketiga iaitu untuk tahun 2021 hingga 2025, dan juga melancarkan perancangan strategik jabatan. Kita berbicara berkenaan dengan hala tuju jabatan wilayah Persekutuan Labuan The Next Level yang bertemakan pendidikan komprehensif minda kelas dunia. Visi kita, pendidikan komprehensif minda kelas dunia bagi mencapai visi Kementerian Pendidikan agar pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dengan misi kita di wilayah Persekutuan Labuan, warga pendidik wilayah Persekutuan Labuan memacu keberhasilan wilayah Persekutuan Labuan jauh ke hadapan,
bagi memastikan kita dapat mencapai misi Kementerian Pendidikan untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. So tagline jabatan Labuan World, di mana Labuan World ada makna yang tersendiri. Labuan World, guru sayang muridnya, kemenjadian murid bermula di wilayah Persekutuan Labuan. Semua murid wilayah Persekutuan Labuan sangat bernilai. Semua sekolah di wilayah Persekutuan Labuan adalah sekolah pilihan. Labuan World merupakan tagline yang kita gunakan bermula tahun 2021, yang mana Labuan World itu sendiri mempunyai maknanya yang tersendiri. Dengan menetapkan di minda kita semua, warga pendidik dan warga pendidikan keseluruhannya yang terdiri daripada guru dan bukan guru, minda trust profesional warga pendidikan dan prinsip kerja Labuan World berurung-urung kita membina dan mengukuhkan pendidikan berprestasi tinggi di wilayah Persekutuan Labuan. Labuan World merupakan semangat, energi dan denai jalan untuk kita semua yang merujuk kepada trust profesional wilayah warga pendidikan wilayah Persekutuan Labuan, di mana trust profesional warga pendidikan wilayah Persekutuan Labuan ini perlulah sama-sama kita energizekan bersama dalam kalangan seluruh warga pendidikan, iaitu warga guru dan warga bukan guru. Di mana Labuan merujuk kepada L, lead, memimpin, A, accountable atau bertanggungjawab, B, bold atau bersemangat, berani, brave, U untuk unanimous, sepakat, A untuk approachable, di mana kita mesra pelanggan, mesra murid, mesra community, dan N, huruf terakhir dalam Labuan, now, yang mana kita perlu bersegera dalam profession kita, dalam kerja-kerja buat kita. Dengan prinsip kerja kita, di mana tugas-tugas dan aktiviti-aktiviti kita perlulah workable, boleh dilaksanakan, outcome based, berasaskan keberhasilan, rapid, bersegera, pantas, sense of urgency, and lead, world, W-O-R-L, lead, leading, kita mendahului, kita mengetuai, dan D, data driven, di mana tugas-tugas kita, kerja-kerja kita perlulah berasaskan atau merujuk kepada data-data yang tepat. Bagi menyambut hasrat Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan dan Pengurusan Tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia, supaya Kementerian Pendidikan Malaysia dinobatkan sebagai Kementerian Berprestasi Tinggi dengan tagline KPM, Kualiti Progresif Modernisasi. K untuk kualiti, P progresif dan M modernisasi. Maka kita sebagai akar umbi, barisan akar umbi kepada kementerian kita, maka kita perlu membawa tagline ini bersama dalam profession kita, Kualiti Progresif Modernisasi, KPM. Cabaran dunia pendidikan kini, yang mana dalam tempoh pandemik ini kita telah belajar melakukan sesuatu yang baharu, iaitu pembelajaran PDP, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Yang mana pembelajaran dalam talian dan luar talian menjadi satu yang tidak lagi asing bagi kita semenjak pandemik COVID-19 melanda dunia. Bermula pada bulan Mac tahun lepas, di mana kita dimulakan dengan PKP yang pertama, kita telah mula belajar menggunakan all the gadgets, alat-alat ICT untuk memulakan hubungan komunikasi dan juga pembelajaran dan pengajaran dalam kalangan guru untuk mendidik murid-murid. Para guru dan murid secara gradual, secara berterusan mengubah kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan dengan melakukannya
sama ada dalam talian atau di luar talian, yang boleh didefinisikan sebagai proses penyampaian ilmu yang dijalankan melalui platform digital. Platform untuk menjalankan pembelajaran dalam talian telah pun luas dan banyak yang dapat kita kesan daripada aplikasi yang kita boleh akses melalui komputer ataupun smartphone, yang mana kita sendiri merasakan ia tidaklah semudah yang kita sangka, yang mana terdapat kekangan dan cabaran yang perlu kita hadapi, terutamanya apabila murid-murid kita tiada peranti, menghadapi persekitaran yang kurang kondusif dan juga tahap kemahiran yang masih rendah dalam kalangan guru ataupun ibu bapa yang perlu membantu anak-anak murid di rumah apabila kita melaksanakan PDPR atau pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dalam menangani cabaran ini, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun menyediakan manual PDPR untuk memudahkan kita semua, pendidik-pendidik, untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti murid belajar di rumah, guru mengajar dari rumah atau dari sekolah. PDPR adalah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian atau off-site secara berstruktur dan terancang. PDPR merupakan satu agenda pengajaran yang penting dalam tempoh pandemik ini, di mana pengajaran secara berstruktur ini perlulah kita laksanakan oleh guru-guru semua dengan penuh kreatif, penuh pemikiran inovatif, kerana ia memang memerlukan kita semua, terutama guru-guru yang mengajar, yang mendidik anak-anak murid untuk berkreativiti, memikirkan bagaimana anak-anak murid boleh faham the konsep aktiviti-aktiviti yang kita nak berikan kepada mereka berdasarkan silibus-silibus pengajaran dan juga mata pelajaran yang kita ajar. So, pendekatan PDPR ini juga membolehkan kita mengakses pelbagai platform media sosial, dan kita di peringkat Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri telah diminta untuk memastikan platform medium delima diberikan prioriti untuk digunakan oleh semua pendidik bagi melaksanakan pengajaran pembelajaran, melaksanakan pendokumentasian ERPH, malah aplikasi-aplikasi lain seperti platform Cikgu Tube, aplikasi media sosial WhatsApp, Telegram, live streaming, dan banyak lagi yang kita boleh lihat sekarang. Ada banyak perkara baru yang kita baru belajar. Itu adalah sesuatu boleh kita katakan sebagai peluang untuk kita mengesan dan mengenali dunia digital pada masa ini. Bagi pendekatan PDPR luar talian pula, penggunaan peranti seperti komputer, tablet, telefon pintar tanpa capaian internet secara langsung, di mana pendekatan offsite pula sekiranya berlaku sebarang bencana, maka kita boleh menggunakan offsite. Buat masa ini, Alhamdulillah, Labuan tidak menggunakan pendekatan ini, kerana pendekatan ini memerlukan lokasi di luar dikumpulkan, seperti mana bencana yang berlaku di negeri lain, di mana dikumpulkan di satu tempat, dan guru-guru perlu melaksanakan PDPR di tempat tersebut. Kaedah PDPR juga berasas yang menggunakan modul dan juga berasaskan projek. Itu juga adalah antara kaedah-kaedah PDPR yang dilaksanakan berdasarkan manual tersebut. So, dalam melaksanakan PDPR ini, pentadbir, guru, murid dan ibu bapa mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan pengaturannya terlaksana dengan sempurna. Maka saya sangat berterima kasih kepada ibu bapa kerana sering membantu dalam pelaksanaan PDPR ini, dan komunikasi antara guru dan ibu bapa juga perlulah
serasi, perlulah saling memahami, di mana peranan guru menyusun RPT berdasarkan DSKP, takwim sekolah yang berkuat kuasa, merancang RPH yang dimasukkan penulisannya ke dalam eRPH, dan kita menggunakan Delima sebagai platform untuk eRPH. Dan juga kita sebagai guru perlu menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi, dengan konsep memastikan murid faham dan murid mendapat memahami apa yang kita sampaikan sebagai pembelajaran mereka, dengan pelbagai kaedah yang kreatif dan inovatif. Inilah masanya dan peluangnya semua guru mengambil inisiatif untuk berkreativiti, berinovasi, dan membuat kajian tindakan bagi mengesan keberkesanan pembelajaran kita. Kerana apabila kita bersemuka di sekolah, kita boleh mengesan terus keadaan murid kita. Tapi di dalam PDPR, cabarannya lebih besar, di mana kita tidak dapat mengawal mereka secara bersemuka, secara berdepan, tapi kita perlu mengawal minda mereka kerana kita menggunakan gadget untuk menarik perhatian mereka. So, bagaimana guru-guru memberikan arahan yang tepat mengikut tahap murid, sama ada dia di tahap 1, tahap 2 sekolah rendah, dan juga di menengah rendah dan juga di menengah atas. Tahap pemikiran mereka berbeza. Kompetensi mereka juga berbeza berdasarkan umur mereka. Maka kajian-kajian dan pembacaan-pembacaan ke dalam jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran ini perlulah cikgu-cikgu terokai, kerana di sana akan memberikan peluang kepada cikgu-cikgu menambahkan pengetahuan dan kemahiran sesuai dengan hala tuju kita yang memegang kepada 3 nilai 3B, iaitu berkemahiran, berilmu dan bertanggungjawab. Dan bersama kita memartabatkan profesion kita sebagai pendidik dan pengurus pendidikan, serta menggarap kualiti progresif modernisasi KPM dalam kerja buat kita, sama ada dalam pengajaran dan pembelajaran maupun dalam mengurus hal-hal berkaitan pendidikan di wilayah persekutuan ini. Labuan World, pendidikan komprehensif minda kelas dunia, kita memacu pendidikan wilayah persekutuan Labuan jauh ke hadapan bersama-sama. InsyaAllah. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengarah atas ucapan serta amanat sebentar tadi. Bersamalah kita mengoptimumkan keberhasilan pendidikan wilayah persekutuan Labuan jauh ke hadapan untuk menghasilkan the world class achievers. Tuan-tuan dan puan-puan, beralih kita ke acara kemuncak, iaitu ucapan perasmian. Untuk ini, majlis dengan penuh takzim menjemput Yang Berbahagia Datuk Muhammad Jamil bin Muhammad, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dipersilakan, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di bawah rahmatnya dan inayahnya saya dapat bersama-sama dengan warga pendidikan wilayah Persekutuan Labuan dalam majlis Maitah Baurung Urung dalam talian. Majlis ini boleh dijadikan satu medan untuk menyampaikan amanat dan hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia amnya dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan khususnya kepada seluruh warga pendidikan dalam memahami visi dan misi serta aspirasi KPM. Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang serba mencabar sekarang ini. Belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu 2021 kepada cikgu-cikgu sekalian. Semoga sentiasa ceria dan bersemangat untuk kembali menabur bakti di sekolah. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Pengarah Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan,
Puan Kaziyati Osman atas jemputan ini. Saya mengambil peluang dan kesempatan yang ada untuk menyampaikan amanat dan berinteraksi secara maya dengan seluruh warga pendidik di wilayah Persekutuan Labuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tahun 2020 yang penuh dugaan ini telah berjaya kita harungi. Tanpa sedar, banyak pemikiran baharu yang terjana dalam tempoh mencabar sepanjang tahun 2020. Kita masih mampu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran walaupun ketika sekolah ditutup. Tahun baru ini telah merancakkan penggunaan teknologi maklumat di segenap lapisan masyarakat. Ibu bapa turut memainkan peranan penting dalam mengupayakan pengajaran dan pembelajaran anak-anak untuk terus berlaku walaupun ketika anak-anak tidak ke sekolah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sebelum pandemik ini melanda di seluruh dunia, Kementerian Pendidikan telah menyebarluaskan kepentingan penggunaan teknologi maklumat kepada golongan pendidik, khususnya dalam pengajaran abad ke-21. Kita tahu pengajaran abad ke-21 telah membuka fenomena PDP yang berorientasikan pembelajaran kendiri dan kaedah pembelajaran dengan sumber dan bahan pengajaran yang terbuka luas. Penggunaan aplikasi teknologi maklumat seperti Google Meet, Teams, Telegram, WhatsApp, YouTube, webinar dan Delima telah membolehkan kita terus bekerja walaupun secara maya. Di sebalik penularan virus ini juga telah mendidik kita tentang peri pentingnya teknologi maklumat dalam aspek kehidupan. Pengetahuan dan kemahiran asas dalam tim MK telah membantu kita menggerakkan kehidupan seharian kita yang terbatas kerana mematuhi perintah kawalan pergerakan. Seharusnya kita pertingkatkan kemahiran kita sebagai pengguna TMK agar dapat mengharungi era perkembangan semasa pembelajaran. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, pandemik COVID-19 belum berakhir dan keadaan pada masa ini merupakan satu situasi yang sukar kepada semua dan perlu kita harungi bersama. Dalam menangani cabaran tahun 2021 ini serta dalam rangka membina kejayaan yang berterusan, kita perlu mengambil iktibar dan pengajaran daripada pengalaman yang lalu. Perkara yang baik dan telah terbukti berjaya perlulah kita teruskan dan tambah baik dengan melaksanakan nilai tambah terhadap beberapa aspek dan mengatasi segala kelemahan yang ada. Pengajaran dan pembelajaran yang tertangguh pada tahun 2020 akan diajar dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Guru-guru lebih maklum dengan sukatan yang telah atau yang belum diajar kepada murid-muridnya. Oleh itu, KPM telah mengeluarkan garis panduan penjajaran kurikulum 2.0 untuk memastikan murid-murid tidak tercicir dalam mana-mana silibus mata pelajaran. Pelaksanaan kurikulum pada tahun ini memerlukan para guru membincang dalam panitia untuk melihat semula sukatan yang tidak dapat disampaikan. Guru-guru boleh berbincang cara penyampaian kandungan yang berkesan ini, sama ada menghabiskan dahulu sukatan yang terdahulu atau menyisip kandungan yang terkesan dalam sukatan tahun semasa. Hanya guru-guru sahaja yang memahami pencapaian murid-muridnya. Konsep PLC dalam talian adalah wajar diaktifkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kaedah Home Based Learning PDPR yang menitik beratkan pembelajaran inquiry harus terus dimantapkan oleh guru-guru. Penutupan sekolah dalam jangka masa yang panjang memberi cabaran dalam bagi pelaksanaan kurikulum, khususnya bagi murid tahun 1 dan 2 dalam penguasaan literasi dan numerasi yang merupakan pengetahuan asas. Oleh itu, bahagian perkembangan kurikulum telah menyalurkan garis panduan program transisi tahun 1 selama 43 hari. Kesediaan murid untuk meneruskan pelajaran setelah sekian lama berada di rumah juga satu cabaran yang besar. Penjajaran kurikulum versi 2.0 diharapkan
akan dapat membantu guru untuk menangani jurang yang luas dalam kalangan murid kerana kajian tinjauan PDPR semasa PKP ini mendapati hanya 60% penyertaan murid dalam PDP yang dilaksanakan oleh guru-guru. Cabaran yang kita hadapi pada tahun 2021 ini perlu kita tangani dengan baik. Kohort murid tingkatan 5 tahun 2020 akan bersemuka di sekolah. Pentadbir perlu bijak dan komited mengurus perkara ini. Di samping itu, murid tingkatan 5 2021 ini juga merupakan kohort pertama yang akan menduduki SPM dalam format baharu SPM. Pengurusan sekolah yang efisien terhadap pembangunan kurikulum adalah sangat penting. Pemuafakatan antara warga pendidik dengan ibu bapa dan komuniti perlu terus disemarakkan agar usaha yang lebih kukuh dapat disandarkan kepada murid-murid yang terpaksa belajar dari rumah. Kolaboratif antara sekolah dan ibu bapa adalah penentu proses pembelajaran murid yang berkesan. Sebagai seorang guru, inilah masa dan ketikanya kita menerapkan ciri-ciri pembelajaran kendiri dalam diri murid-murid agar tidak berlaku defisit pembelajaran. Kita khawatir murid-murid tercicir pembelajaran mereka dalam situasi hari ini. Saya sangat berharap guru-guru dapat menanam sifat cinta akan ilmu dalam jiwa anak-anak didik kita walaupun belajar di rumah. Pengajaran dan pembelajaran di rumah merupakan proses yang agak berbeza daripada di dalam kelas walaupun dengan pembelajaran menggunakan alat teknologi atau project-based learning. Guru-guru perlu memastikan proses pentaksiran terus berlaku sebagaimana yang dihasratkan dalam pentaksiran bilik darjah atau PBD. Oleh itu, saya mengajak semua warga pendidik melipat gandakan usaha agar hasrat murni untuk melihat anak-anak didik kita berjaya dalam menghadapi cabaran global ini. Warga pendidik yang saya hormati sekalian, tema program Maitah Baurung Urung dalam talian Pendidikan Komprehensif Minda Kelas Dunia jelas menunjukkan keazaman dan kesungguhan yang tinggi dalam kalangan warga pendidik di wilayah Sekutuan Labuan untuk mempersiapkan diri dan anak didik, ilmu serta kemahiran yang menyeluruh bagi menghadapi persaingan global dengan persiapan minda yang berilmu. Perkembangan politik dan ekonomi global menuntut satu sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia. Persaingan pasaran kerja yang sangat sengit, persaingan ekonomi peringkat global pula semakin kompetitif. Oleh itu, kualitilah yang bakal menentukan sama ada kita berjaya dalam persaingan tersebut atau sebaliknya. Pendidikan yang berkualiti memerlukan para guru melakukan paradigma sikap minda kelas dunia dengan meningkatkan tahap kompetensi untuk membina kompetensi murid-muridnya mencapai tahap penguasaan tertinggi. Jika kualiti guru dapat ditingkatkan ke tahap yang cukup tinggi, pastilah pendidikan kita dapat mencapai tahap cemerlang. Oleh itu, sebagai guru, kita juga harus berusaha mempertingkatkan ilmu dalam diri agar kita dapat berjalan seiring dengan kemajuan sistem pendidikan global. Penguasaan dalam bidang ICT dan pelbagai aplikasi dalam talian sudah tentu menjadi semakin penting di dalam dunia pendidikan kini supaya ia seiring dengan kehidupan anak didik kita masa ini dan keperluan pendidikan di zaman ini. Keperluan meningkatkan ilmu dan mempelbagaikan kemahiran bukan merupakan kelebihan tetapi keperluan yang perlu ada pada setiap pendidik supaya kita menjadi insan yang ampuh dalam menghadapi pelbagai cabaran. Situasi yang melanda negara kita ini memerlukan rakyat yang prihatin, mempunyai hala tuju yang jelas dan berjiwa besar kerana sedikit sebanyak agihan peruntukan kerajaan akan turut terjejas. Sebagai kaki tangan kerajaan yang berhemah, inilah masanya kita dituntut untuk menggunakan kebijaksanaan yang ada agar situasi ini tidak mengganggu sistem pembelajaran di sekolah. Di samping itu, kita perlu memastikan tindakan pentadbiran yang dilakukan memahami aturan value for money. Sidang hadirin sekalian, sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi menyeru kepada semua guru agar terus tabah dan komited mendidik dan bekerja dalam menghadapi cabaran ini. Harapan saya,
Semoga tahun 2021 memberi kekuatan fizikal dan minda yang cukup kuat dalam usaha kita meningkatkan prestasi pendidikan walaupun terkesan dengan pandemik ini. Saya percaya komitmen dan usaha yang bersungguh-sungguh daripada cikgu-cikgu sekalian dan semua warga pendidikan wilayah Persekutuan Labuan akan melahirkan murid-murid yang berjaya melepasi segala rintangan dan mengelakkan defisit pembelajaran. Tahniah dan syabas kepada Jabatan Wilayah Persekutuan Labuan yang telah menyediakan perancangan strategik organisasi yang lebih menyeluruh dan bersepadu, dan saya harap ia akan dapat direalisasikan melalui pelaksanaan yang kemas dan tersusun demi mencapai matlamat sekolah berkualiti dan kemenjadian murid seperti yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Jamil bin Muhammad, Pengarah BPSH KPM. Hadirin sekalian, dengan ini berakhirlah sudah Majlis Maitah Berurung-urung Online Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan 2021. Jutaan terima kasih serta setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang turut serta pada hari ini. Sebarang kekurangan harap dimaafkan. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tari beradat, langkah bertingkah, kalung suasa menghias dada. Tiba saat kita berpisah, cemerlang di tingkat, jemu tiada. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.